kebenaran lah. Cara nak mempertahankan kebenaran tu banyak, tuan-tuan. Zaman dulu nak mempertahankan kebenaran, nak menegakkan dalam hadis Nabi SAW beritahu, ya, siapa yang berperang li'a'la'i kalimatillahi al-ulya wa kalimatul kufri yasufla fahuwa fi sabilillah. Kata Allah, siapa yang berperang pada jalan Allah untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, jadi tinggi, nak meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala, dan kalimah kufur itu jadi rendah, maka dia berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuma zaman dulu, tuan-tuan, melalui peperangan, kan? Sekarang ini, tuan-tuan, kita mempertahankan dari situ ilmu kita, cara-cara tu, kita tahu cara dia tu, kan? Sebab itu, tuan, dia jihad ni dia lebih besar jihad, kan? Jihad ni tidak semestinya perang. Perang ni salah satu daripada bentuk jihad, kan? Sebab jihad, matlamat asal jihad menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Itu matlamat asal jihad. Cara nak menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala itu macam mana, tuan-tuan? Zaman dulu mereka serang kalimah Allah dengan peperangan. Zaman sekarang, tuan-tuan, mereka serang kalimah Allah dengan apa? Facebook kadang-kadang. Kan? Dengan apa dia, tuan-tuan? Dengan maklumat-maklumat. Kan? Dengan ilmu-ilmu lah, pembacaan. Kan? Ada seorang ustaz ni, tuan-tuan. Ya, seorang ustaz. Dia kira-kiranya dia kalau mengajar ni, tuan-tuan, dia tak mahu orang rekod dia. Tak mahu rekod dia. Sebab zaman Rasulullah tak ada rekod ni. Tak ada rekod. Lepas tu dia tak mahu guna internet ni, tuan-tuan. Internet ni kan, internet ni maknanya bid'ah lah. Bukan bid'ah lah, kira-kiranya bukan sunnah dalam proses pembelajaran ilmu apa semua kan. Tak mahu guna. Tak mahu, tak ada internet lah ilmu dia. Kalau mengajar apa kan, macam rekod ni, tuan-tuan, tak bagi. Kan? Sekadar rekod MP3 tu dia bagi, tapi rekod macam ni tak bagi. Kan? Jadi kalau kita tinggal, tuan-tuan, lepas tu kadang-kadang azan pun dia tak mahu guna. Azan kan, kita azan guna mikrofon kan. Mikrofon tu pembesar suara. Dia tak bagi guna. Tak boleh guna. Sebab sunnah asal azan ni tak ada speaker. Guna azan begitu, azan biasa. Mana orang kan dapat petunjuk, dia datang surau. Kan? Yang speaker di depan rumah pun tak datang surau, tuan-tuan. Depan rumah tu tak datang surau, tak ada speaker lagi, tak datang surau manusia ni. Jadi, tuan-tuan, kita tengok kan? Dia sudah tinggal. Sebenarnya satu jihad juga internet. Kalau kita dengan cara kita gunalah. Kenapa, tuan-tuan? Sebab musuh-musuh Islam tu, dia serang Islam dengan internet. Kita tinggal internet, berapa, tuan-tuan, kita tak mahu guna internet ni kan? Berapa ramai umat Islam rosak akidah, tuan-tuan? Berapa ramai rosak akidah? Sebab tu kita tahu ini juga merupakan, tapi kena guna cara yang betul lah, tuan-tuan. Berdakwah. Walaupun kita kata sekarang ni kita mengajar Al-Quran, mengajar hadis, mengajar wahyu Allah, walaupun kalau ada rekod macam ni, contoh kan, bukan semua orang datang surau, tuan-tuan. Tak semua orang datang surau, orang masing-masing sibuk kerja kan. Tapi kalau ada rekod ni, tuan, dia boleh dengar balik. Masuk ilmu tu tercapai. Sebab tu kita kena faham jihad ni, cara kita nak berjihad tu banyak, bukan perang saja. Jadi kalau mati, tuan, dikira mati syahid apabila matlamat kita tu, tuan-tuan, sama. Yang ini untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhenti situ dululah. Kita sambung ayat ini jauh lah mencung. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut, tuan, mereka ni Yahudi ni, tuan, memang mereka kenal Nabi SAW ini sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Kemudian, tuan, Allah Subhanahu wa taala di sini Allah sebut alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Sebelum daripada alladzina khasiru, dia ada ayat yang dihazafkan, al-ayat al-mahzufah, ya. Jadi walakinnahum ittabi'u ahwa'ahum fa khasiru anfusahum hina kafaru bi Muhammadin. Yakni, tuan-tuan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala beritahu, tuan, akan tetapi mereka ni takdir. Di sini tidak ada, tapi takdir ayat, ya. Akan tetapi mereka ni, tuan-tuan, walaupun mereka kenal Muhammad itu sebagai seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap tidak mahu ikut Muhammad. Apabila tak mahu ikut Muhammad, tuan-tuan, dia ikut hawa nafsu. Itu kaedahnya. Ya. Apabila Quran, hadis tak mahu ikut, terus hawa nafsu. Tidak ada perkara. Walaupun dalam perkara agama sekalipun. Kita kata baik pun dia kena bersandarkan Quran dan juga hadis. Kalau tidak bersandarkan Quran dan hadis, walaupun baik, dia tidak akan jadi baik, tuan. Dia akan jadi hawa nafsu. Jadi hawa nafsu.
Jadi apabila mereka tuan-tuan tidak mahu ikut Muhammad, ajaran Nabi SAW itu mereka tidak mahu terima, dan juga ajaran Nabi SAW pun mereka tidak mahu ikut, Allah Subhanahu wa taala berkata, fa innahum fakhasiru anfusahum, mereka ini betul-betul merugikan diri mereka sendiri. Kan, rugi diri mereka sendiri. Kita kata tuan dah ada lampu emas depan mata kita, tak mahu ambil lagi, takkan rugi kita tuan. Kalau kita jumpa lampu emas, apa berlaku tuan? Apa berlaku? Berebutlah. Kan? Ambillah emas tersebut. Ini dah ada dah lampu emas depan mata kita ni tuan-tuan, tak mahu ambil lagi, tidakkah rugi kita? Begitu. Lampu emas tu Nabi SAW begitu bernilai sekali. Musyrikin tu tuan-tuan, musyrikin tu, kan? Mereka ni sukar untuk terima Nabi SAW sebab mereka tidak kenal Muhammad. Kan? Ni Yahudi ni dia betul-betul kenal Nabi SAW, pun dia tak mahu ikut. Dia lebih rugi lagi daripada golongan musyrikin tu. Sebab Allah bagi ilmu kepada mereka Yahudi ni tuan-tuan, tapi mereka tak mahu ikut lagi. Mereka lebih rugi lagi. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala sebut alladzina khasiru anfusahum. Ya, bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Natijah akhirnya tuan-tuan, fahum la yu'minun, mereka itu tidak pun beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kafir tuan. Kafir, menolak kebenaran setelah mana kebenaran itu jelas, kafir. Kan? Kafir. Manusia dah jadi kafir apabila dia tolak kebenaran setelah kebenaran itu sampai kepada mereka. Bila kebenaran sampai, kita kena terima. Tapi bila kita tolak, kafir. Kan? Seperti mana orang-orang jadi. Sebab itulah mereka ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang lain bahawa mereka ni kafir. Allah Subhanahu wa taala sebut mereka ni kafir. Alladzina kafaru, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tu orang-orang kafir. Dalam surah Taubah pun Allah Taala sebut menggelarkan mereka ni kafir. Sebab tuan-tuan, mereka kafir ni banyak perkara lah, banyak sebab. Bukan sebab ni saja, sebab lain pun mereka boleh jadi kafir. Sebab lain lagi pun mereka boleh jadi kafir. Jadi apabila rugi ni tuan-tuan, rugi yang teramat sangat. Dalam ayat yang lain tuan-tuan, dalam tafsir yang lain menyebut rugi ini dengan makna binasa. Khus apabila Allah sebut dalam Quran, khus rugi tuan-tuan, apabila Allah sebut rugi dalam Quran, dia bukan bermakna rugi sebagaimana rugi kita sekarang ini, tidak. Kan? Dia bermakna al-halak, kebinasaan yang besar di hari akhirat nanti, itu rugi. Sebab itulah dalam surah Al-Asr kita bacakan, innal insana lafi khusrin, kata Allah. Kan? Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Apa makna kerugian? Kerugian ni kebinasaan. Kenapa tuan? Sebab yang sebut rugi ini Allah. Tuan-tuan, kalau kita dengar seorang penjual goreng pisang, seorang penjual goreng pisang, dia kata dia rugi, kita boleh bayangkan bersama kerugian mereka, tuan-tuan. Kan? Mungkin kita kata rugi 30 ringgit lah, sebab modal dia 30 ringgit. Dia kata, saya berniaga hari ni, kita tahu dia penjual goreng pisang kan? Saya bukan nak menghina siapa-siapa penjual goreng pisang, bagus lah tuan-tuan, jual lah goreng pisang tu kan. Kalau lebih tu lagi sebab. Cuma kita nak bagi tahu tuan, istilah, contoh kan, kalau kita tahu dia punya goreng pisang, dia kata saya rugi hari ni, kita boleh tahu lah tuan-tuan, kerugian itu tidak sampai RM1,000, mungkin RM30. Kalau tuan-tuan kita kata seorang kontraktor lah, ataupun kita kata pekedai, kedai runcit, pemilik kedai runcit, kan? Biasanya bukan setiap hari dia keuntungan dia tengok dalam bulan lah, ataupun tahun. Dia kata tahun ni saya rugi lah, agak-agak RM30 kan rugi tu. Kalau kita kata penjual kedai runcit lah, peniaga kedai runcit kan, modal dia besar sikit, agak-agak berapa tau? Mungkin kita kata RM50,000, RM30,000. Dia hilang tu. Tidak sama dengan penjual goreng pisang tu. Kan? Tapi lafaz dia sama, rugi. Kan? Penjual goreng pisang pun dia sebut rugi. Kan? Pekedai runcit pun dia sebut rugi juga. Kan? Orang jenis orang sama. Tapi kedudukan dia tu berbeza. Tapi kalau kontraktor dan kontraktor kelas A, biasanya kalau kontraktor kelas A ni RM500,000 lah ke atas. Kan? Saya pun pakai belasah, tak tahu betul tak betul kan. Agak-agak lah, lebih kurang begitu lah. Kita kata RM500,000 projek. Kita kata ini kontraktor kelas A, projek RM500,000 ke atas. Kalau dia kata tuan-tuan, projek saya rugi lah sekarang kali ni,
Agak-agak 50,000 kau tuan-tuan. Agak-agak 50,000 kau rugi dia. Ke RM50. Dah, tuan-tuan. Kita tahu dah. Kan? Kurang-kurang pun dia rugi ni tuan, tak balik modal. Kalau kita kata tuan-tuan, modal yang dikeluarkan 500,000, dapat 500,000, tu balik modal. Kan? Itu balik modal. Rugi ni dia dapat kurang. Maknanya tuan, dia akan, kita kata sekurang-kurangnya 100,000 lah, sekurang-kurangnya dia rugi. Mana dalam jumlah yang besar. Di sini kalau kita kata Perdana Menteri, ya, ni Perdana Menteri dah hebat lagi, besar lagi tuan. Najib ni kan. Najib. Besar. Oh, dia kata pendapatan negara sekarang ni tahun ni rugi. Berapa? 50,000 kau tuan. Kita faham tak? Kalau Perdana Menteri yang isytihar pendapatan negara rugi tuan-tuan, kita faham 50 bilion lah hilang duit. 42 bilion dekat. Tu hilang bilion. Kan 100 bilion, 500 bilion besar. Kan. Tapi kalau Allah pencipta manusia kata rugi tu lah. Rugi macam mana? Allah dia sebut rugi. Dia tidak kata rugi duit tu lah. Mana tak ada harta, tak ada mati anak kau contoh. Bukan. Rugi-rugi ni neraka jahanam. Itu nanti akhirnya neraka jahanam. Sebab tu ulama tafsir apabila dia mentafsirkan rugi dalam Quran, binasa dia kata. Binasa ni neraka jahanam. Kan? Yakni kalau kita tengok ayat ya dalam surah Al-Asr tu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, yakni sesungguhnya manusia itu berada dalam kebinasaan, celaka di hari akhirat nanti. Yang tidak celaka ni macam mana? Allah sebutlah satu persatu tu. Tu lain kali kita cerita. Di sini pun sama. Kenapa mereka rugi tu lah? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut mereka ni rugi? Sebab ilmu yang sudah ada, modal yang ada pada mereka. Yahudi ni dia ada ilmu tu tuan. Sebab tu dia ikut. Pun dia tak mahu ikut. Sebab tu Allah Taala guna kalimah rugi. Pada dia di sini dia binasa, neraka jahanam kan. Tapi Allah guna rugi sebab dia tidak guna tuan-tuan ilmu yang ada pada dia ini untuk beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingkar kepada Nabi SAW. Hal keadaan mereka ini mengenali Nabi SAW. Berbeza dengan golongan musyrikin yang tidak beriman dengan Nabi SAW ni tuan-tuan, tidak sama. Macam gini tuan-tuan. Kan? Orang yang jahil, yang jahil, dia tidak tutup aurat apa semua kan, tak solat, tak keluar zakat. Kenapa? Sebab dia tidak tahu hukum. Tak tahu hukum. Sebenarnya dia sudah rugi. Tapi tuan-tuan, orang yang sudah ada ilmu, kan, dia tahu rambut dia itu adalah aurat. Kan, solat itu wajib, puasa itu wajib. Pun dia tak mahu tutup aurat juga. Dia sama dengan orang jahil tu tuan. Kan? Kita kata yang pertama tadi tuan-tuan, dia jahil. Kan? Dia tak tutup aurat kerana dia jahil. Binasa juga. Yang kedua ni tuan-tuan, dia tak tutup aurat tuan-tuan. Dia tahu aurat, rambut tu aurat. Dia tak tutup juga. Lebih teruklah tuan dia. Kan? Sepatutnya dia kena tutup lah. Sebab dia tak ada ilmu. Begitu juga ilmu yang ada pada mereka tuan-tuan, sepatut mereka ikut. Sebab kedudukan mereka tidak sama dengan golongan musyrikin. Pun mereka tidak mahu ikut. Nabi SAW telah datang kepada mereka di Madinah tuan. Mereka tak mahu ikut lagi. Kan? Mereka tak mahu ikut lagi. Sebab itulah tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu kata kepada Abdullah bin Salam ni antara Yahudi yang beriman. Allah Ta'ala sebut, walaupun cerita pasal Yahudi ni tidak bermakna keseluruhan Yahudi itu tuan-tuan, dengan kita kata 100% penduduk Madinah Yahudi ini kafir kepada Nabi SAW. Itu tidak tuan-tuan. Sebahagian besar di kalangan mereka, mana ada yang beriman. Abdullah bin Salam tuan-tuan, Sayyidina Umar pernah tanya kepada dia, wahai Abdullah bin Salam, dalam Quran Allah Ta'ala cerita ni, dia baca ayat ni kan, alladzina ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Kan? Apakah kamu betul-betul kenal Nabi SAW? Kan? Dia kata, ya, aku kenal. Bagaimana? Dia tengok tu dia sudah tahu. Allah. Mana tengok Muhammad tu sudah tahu. Bahkan dia kata lebih kenal lagi. Muhammad itu aku lebih kenal. Muhammad itu aku kenal Muhammad itu sama dengan aku kenal anak-anak aku. Kan? Bahkan lebih lagi dia kata. Lebih kenal lagi. Tu hebat orang Yahudi ni. Tapi tuan-tuan, sebahagian Yahudi yang lain dia tak beriman. Abdullah bin Salam dia beriman. Ya, Abdullah bin Salam beriman. Dan juga beberapa orang Yahudi yang lain tuan. Sebab itu tuan, sebab itu di dalam hadis Nabi SAW menceritakan orang Yahudi ini apabila dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, dia dapat 2 kali ganjaran. Dalam hadis Sahih Muslim menceritakan kan 3 golongan manusia yang mana tuan-tuan
Allah akan bagi marratain. Dalam Quran Allah sebut, kan, yu'tauna ajrahum marratain, kata Allah, mereka diberikan ganjaran 2 kali ganda. Kan, amalan sama. Sebab itu tuan-tuan, tidak sama orang alim yang buat ibadat dengan orang jahil buat ibadat. Kan tak sama lah. Orang jahil solat 2 rakaat, sama ke dengan orang alim yang solat 2 rakaat? Tak sama. Bukan 2 rakaat tu, 100 rakaat ibadat orang jahil nak banding dengan 2 rakaat orang alim. 2 rakaat orang alim tu, 2 rakaat orang alim tu lebih bernilai lagi. Kan? Mungkin tuan-tuan 100 rakaat yang dilakukan oleh orang jahil itu Allah Subhanahu Wa Taala tak terima sikit pun. Tu lebih orang alim. Orang alim ni memang lebih, tuan-tuan. Sebab tu kalau kita nak cari keistimewaan, cari ilmu. Pada ilmu tu Allah SWT letakkan, bukan harta. Tuan-tuan, tak ada dalam sejarah tuan-tuan dengan harta manusia, tak ada. Sejarah membuktikan tuan, kemuliaan manusia ni tuan-tuan ada pada ilmu pengetahuan. Kan? Bukan pada kekayaan. Sebab tu orang yang faham dia akan kejar ilmu pengetahuan. Begitu juga Yahudi ni Allah Ta'ala sebut dalam, dia diberikan 2 kali ganda ganjaran. Bermakna, contoh tuan-tuan, katalah kita solat kan, kita solat, kita orang Islam biasa, kita solat tuan-tuan, kita dapat 27 kali ganda. Contoh kan, solat jemaah. Yahudi dia solat berjemaah, dia dapat 54 kali ganda. Kan? Perbuatan sama. Kita kata solat sama, 2 rakaat, 3 rakaat sama seperti kita, tapi ganjaran dia tu beza, lebih. Pertama Yahudi. Yang kedua tuan-tuan, hamba Allah Subhanahu, hamba abdi, hamba. Zaman dulu dia ada hamba abdi. Kenapa Yahudi kita ulang? Kenapa Yahudi dia dapat 2 ganjaran? Pertama, dia beriman dengan kitab yang ada pada mereka, Taurat dan juga Injil. Yang kedua, dia beriman dengan Al-Quranul Karim. 2, ya. Jadi tuan-tuan, golongan yang kedua adalah golongan hamba Allah Subhanahu Wa Taala, hamba abdi. Dia jadi hamba kepada tuan dia jadi hamba kepada Allah. Kan? Jadi dia patuh kepada Allah, dia patuh kepada hamba dia. Allah bagi 2 ganjaran. Yang ketiga tuan-tuan, seorang lelaki, kan, seorang lelaki yang sentiasa berbuat baik kepada hamba dia. Dia bagi makan, dia bagi apa semua kan. Kemudian dia lepaskan hamba dia. Setelah mana dia lepaskan hamba dia tuan-tuan, dia kahwin dengan hamba dia tersebut, berkahwin dengan hamba. Kan? Allah bagi 2 kali ganda ganjaran kepada dia. Itu kelebihan. Sebenarnya tuan-tuan, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni, mereka ni ikut hawa nafsu. Kenapa? Sebab sebenarnya tuan-tuan, apabila mereka ikut Islam, Yahudi ni kalau kita fikir, sekiranya mereka betul-betul mengikuti Islam tuan-tuan, dia tidak akan jadi hina. Tidak pernah berlaku dalam sejarah ikut Islam hina tuan-tuan. Tak ada. Cuma tu hawa nafsu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran inilah mencengkam mereka ini untuk tidak mahu ikut Islam. Dia kata, kalau aku ikut Islam, aku akan hilang pengaruh, gaji aku akan hilang, apa semua. Akan jadi begitu. Sebab tu mereka tidak mahu mempertahankan kebenaran yang mereka tahu. Mereka nak ikut hawa nafsu mereka. Sebab tu apabila ditanya kepada Nabi SAW, bagaimana keadaan musyrik, tanya kepada Nabi, kan, aku ni sebagai seorang pembesar, kalau aku masuk Islam ni, apa akan terjadi pada aku? Mana adakah dia jadi hina dengan sebab dia masuk Islam? Nabi SAW bagi tahu, kamu masuk Islam kan, bersama dengan kedudukan kamu sebelum ini. Kan, maksudnya kalau kamu mulia, dengan kamu masuk Islam tu kamu tetap mulia, tidak akan jadi hina. Kan, katakanlah orang yang bukan Islam tuan-tuan, dia sebagai seorang pembesar, kan, nak mudahkan padri lah, padri kan, padri Kristian kan tuan-tuan, kan. Kalau dia masuk Islam tuan-tuan, adakah kita ni tuan-tuan memandang dia tu hina? Kita hormat kepada dia, kita sanjung dia tuan-tuan. Tapi syaitan ni dia cekap hati manusia. Dia kata, kamu masuk Islam, orang akan hina kamu habis-habisan. Memanglah mungkin orang dia akan hina dia tuan-tuan, tapi kita akan sanjung dia habis-habisan. Ini orang alim ni berharga kepada kita kalau padri itu masuk Islam. Tidak sama dengan orang Kristian biasa masuk Islam, tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW apabila berlaku perjanjian Hudaibiyah, gencatan senjata tuan-tuan, apa yang Nabi SAW buat? Nabi berdakwah kepada ketua kaum, pembesar, Najasyi lah, Muqayqis lah, siapa-apa pembesar-pembesar di luar kota Madinah ini, untuk menarik mereka kepada Islam. Sebab mereka itu ketua. Kalau mereka masuk Islam tuan, berharga mereka seperti permata. Itu kaedah Rasulullah. Kan? Nabi apabila dia pergi ke Taif, Nabi jumpa pembesar terlebih dahulu.
Apabila pembesar tolak, baru Nabi SAW bagi kepada orang bawahan. Nah, itu cara dia, ya. Maknanya tuan-tuan, dengan sebab masuk Islam itu manusia tidak hina, bahkan manusia akan kekal bersama dengan mereka itu. Sekiranya mereka ini orang yang dimuliakan, apabila dia masuk Islam, dia tetap mulia dengan Islam tersebut. Bahkan lebih mulia lagi, tuan-tuan. Lebih mulia lagi. Kan? Lebih mulia. Contoh kata Padri yang masuk Islam, ya. Dia akan jadi lebih mulia daripada orang Islam yang asal lagi. Kan? Kita yang Islam, tuan-tuan, 20 tahun, 30 tahun, kita rasa kita mulia. Betul tak? Kalau ada Padri masuk Islam, dia lebih mulia. Kenapa? Sebab dia banyak lagi ilmu daripada kita. Kan? Perbandingan Islam, dia lebih jelas lagi ilmu. Bila dia buat ibadat, lebih lagi daripada kita. Tu kedudukan sebenar, ya. Islam ini meninggikan manusia, ya, meninggikan manusia. Nah, jadi tuan-tuan, kita berhenti setakat inilah, ya, ayat 20 surah Al-An'am. Walaupun satu ayat, walaupun ada tuan-tuan melencong ke arah lain, itu biasalah dalam huraian. Dalam huraian, ya. Jadi kita biasanya cukuplah sekali ini. Mudah-mudahan kita dapat memahamilah ayat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebelum kita tutup, kita buka soalan. Mungkin ada 2-3 soalan, 1-2 soalan mungkin, insya-Allah. Ada ya. Dalam surah Nisa ayat 84, Ya. tentang masa apa yang Allah Taala melarang dua jemaah Islam yang tinggal di sana. Adakah ulama ni dia tak selain dia? Dia tak satu sama. Yang mana surah? Nisa ayat 84. Ayat 88, eh? Surah An-Nisa, sekejap, ya, saya tengok dulu.